Bayar dulu apa yang terhutang kepada Sabah. Kita ketinggalan ke belakang. Sabah, Sarawak. Kalau Anda bagi 100.000, Semenanjung dapat lebih kurang 2 bilion. Kerajaan Persekutuan mesti laksanakan. Jangan tipu kami lagi. Jangan tipu kami lagi. Bahwa berpecah dua orang Sabah. Ada yang mau, ada yang tak mau. Lebih kurang sama. Ya. Di Sarawak, boleh disimpulkan majoriti orang Sarawak tidak mahu Malaysia. Tidak mahu Malaysia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah Sabah dan Sarawak. Hampir setiap tahun, anggaran khusus untuk Sabah dan Sarawak selalu jadi persoalan. Politikus kedua wilayah ini sering tidak puas terhadap alokasi anggaran yang diberikan oleh Federasi Malaysia. Nah, baru-baru ini anggota parlemen dari Sabah juga ribut mengenai alokasi anggaran yang dianggap kurang adil. Yuk kita simak ya. Terang-terang satu penghinaan bagi saya sebagai seorang MP. Saya tidak akan terima jumlah yang diberi ini. Saya tidak akan terima. Saya tolak walaupun sudah dinyatakan inilah warta kerajaan. Saya dengan sekeras-kerasnya menolak warta ini karena ini tidak adil kepada rakyat Sabah yang sudah lebih 60 tahun di dalam negara ini. Setiap tahun Kerajaan Persekutuan The Malay Petronas mengambil lebih daripada 60 bilion hasil. Lebih daripada 60 bilion. Ini belum masuk semua agensi-agensi Kerajaan Persekutuan terima hasil di negeri Sabah. Yang dikembalikan kepada kita baru 6 bilion. Saya sudah berkali-kali kata, tidak boleh demikian. Jadi yang kali ini pun kita melihat federal ada uang yang banyak. Lebih 90 lebih bilion. Tetapi tidak mau kembalikan 40% cukai daripada Sabah. Cukai di Sabah kurang 4 bilion, 5 bilion. Kurang kalau 40% pun baru 2 bilion lebih. Kenapa daripada 90 lebih bilion ini tidak dibayar dulu kepada negeri Sabah? Dan kemudiannya sekarang semua kampung dapat 100.000. Kita terima kasihlah kepada inisiatif kerajaan. Tetapi pada anggapan saya Semenanjung ini sudah begitu maju ke depan. Bayar dulu apa yang terhutang kepada Sabah. Kita ketinggalan ke belakang. Sabah, Sarawak. Kalau Anda bagi 100.000, Semenanjung dapat lebih kurang 2 bilion. Sabah dapat 500 juta. Sarawak lebih kurang 600-700 juta. Kita akan sentiasa ketinggalan. Dengan pemberian khas dan juga 40% itu, Kerajaan Persekutuan mesti laksanakan. Jangan tipu kami lagi. Itu saja bagi saya. Terima kasih. Saya sebagai wakil rakyat yang baru lah. Walaupun baru tetapi saya paham berkenaan dengan tuntutan Sabah, Perjanjian 63 terutama sekali kepentingan 40% daripada pungutan cukai di Sabah ini merupakan satu asas ataupun satu tuntutan yang seolah-olah tiada penghujung bagi kami di Sabah. Walaupun kita nampak dari segi penghasilan kerajaan pusat itu memadai untuk menunaikan apa yang telah termaktub dalam Perjanjian 1963, tetapi sehingga sekarang masih diabaikan dan perkara yang terbaru apa yang kita nampak tiba-tiba diletakkan satu pewartaan. Bila disebut pewartaan ini bermakna ia adalah satu persetujuan bersama ataupun suatu undang-undang yang telah diluluskan di dalam parlimen. Dan dalam pewartaan ini telah disebutkan jumlah-jumlah tertentu yang mana perkara ini tidak dirunding di dalam parlimen dan terus diletakkan di atas meja dan diwartakan. Jadi sebagai wakil rakyat dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat wakil rakyat ahli parlimen yang lain daripada Sabah, saya rasa perkara ini perlu dibincangkan semula walaupun telah diwartakan, tapi kita di dalam parlimen sentiasa terbuka untuk membincangkan semula. Bahwa rakyat Malaysia ini semakin polarized. Berbagai isu lah, agama lah, kaum lah dan sebagainya. Dan salah satu lagi faktor dia ialah kerana kegagalan melaksanakan semua perlakuan, semua persetujuan dalam Perjanjian Malaysia tahun 63. Jadi itu, ingat, kalau itu tidak ditunaikan seperti apa yang ada di sana, ini akan menjadi masalah besar. Begitulah guys, protes politikus Sabah mengenai pembagian anggaran. Selanjutnya kita akan menyimak sejarah pembentukan Sabah dan Sarawak seperti yang disampaikan oleh Profesor dari Sarawak. Suasana dan semangat yang memupuk proses penubuhan Persekutuan Malaysia
perlu diketahui khasnya oleh rakyat yang lahir jauh dari tarikh ataupun tahun 1963. Nombor 1, cadangan menubuhkan Persekutuan Malaysia ialah untuk menyelesaikan satu kemarahan pengaruh dan ideologi komunis yang masuk ke Singapura dan mungkin kemudian akan masuk ke Malaya. Itu sebab pertama Malaysia ditubuhkan. Nombor 2, masalah nisbah penduduk Melayu dan Cina jika Malaya dan Singapura sahaja bergabung. Malaya majoritinya Melayu, Singapura majoritinya Cina. Kalau kita tengok pada sejarah pun, itu pun sebabnya kenapa Singapura tidak masuk Kesatuan Malaya dulu. Kenapa Singapura tak masuk Persekutuan Tanah Melayu ataupun Persekutuan Malaya 48 dan seterusnya yang mereka pada 1957. Ketiga, Sabah, Sarawak majoritinya orang asal, bukan orang Melayu, bukan orang Cina, ya. Maka mereka tu tadi menjadi pengimbang Cina, balancing the Chinese in Singapore, untuk kekalkan kuasa politik di tangan Melayu Semenanjung, membantu Melayu Semenanjung untuk kekal kuasa dalam negara baharu ini tadi. So, jadi itu tiga itu yang pertama. Cadangan menubuhkan Malaysia bukan sebagaimana banyak orang mengaitkan, bukan untuk memerdekakan Sabah dan Sarawak sebagaimana yang disebutkan tadi sudah mereka pada 1945 setelah Jepang berundul ataupun kalah dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Berbanding Malaya yang mereka 1957. Kemudian yang ketiga, siapa mahu Malaysia, siapa tidak mahu Malaysia. Jadi itu penting juga diketahui. Persekutuan Malaya, majoriti mahulah, ya. Cuma golongan kecil saja tak mahu. Satu parti yang saya tak mau sebutlah, yang dikena saman pula. Tapi satu parti kecil yang tak mahu. Di Singapura majoriti mahulah. PAP itu majoriti, yang tak mahu tu Parti Sosialis. Di Sabah kita dimaklumkan oleh fakta sejarah, ya, bukan jayum-jawan berkata. Fakta sejarah mengatakan bahawa berpecah dua orang Sabah, ada yang mahu, ada yang tak mahu, lebih kurang sama, ya. Di Sarawak boleh disimpulkan majoriti orang Sarawak tidak mahu Malaysia. Lagi juga bukan jayum-jawan kata, fakta sejarah mengatakan begitu. Orang Dayak dilaporkan 1/3 mahu, 1/3 tidak mahu, 1/3 entah tak tahu apa benda berlaku pada 1960-an. Itu fakta sejarah. Orang Cina 90% tidak mahu Malaysia. Orang Cina Sarawak. Melayu Melanau lebih kurang pecah dua lah. Yang mahu tu yang mengikut pemimpin-pemimpin yang bekerja dengan pejabat koloni yang membangkang, itu tidak bersetuju. So jadi rumusan itu tadi tidak mahu. Sabah mungkin tak mahu, Sarawak pasti tak mahu. Untuk meyakinkan orang yang tidak mahu Malaysia, maka pelbagai usaha telah dilakukan dan tertulis dalam sejarah. Saya cuma mahu menarik perhatian kepada beberapa fundamental sahaja, ya. Nombor 1 sudah disebut tadi, 20 perkara, 18 perkara, itu merupakan tuntutan. Tuntutan kerana imbangan tidak sama dalam banyak aspek di antara Malaya, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Khasnya dalam ekonomi, dalam taraf pembangunan wilayah-wilayah yang akan bersatu dalam negara baru ni tadi. So jadi jaminan itu, tuntutan itu merupakan permintaan yang dirunding di antara pemimpin-pemimpin yang datang ke meja rundingan untuk berbincang apa yang dalam proses sebagaimana yang Prof Faruqi dah sebut tadi, dalam konteks akomodasi, dalam konteks tolak ansur, dalam konteks kerjasama,
berunding untuk memberi imbangan yang baik, untuk memberi jaminan, untuk meyakinkan, yang tidak yakin diyakinkan, yang tak mau tu diberi jaminan supaya mereka tu tadi tenang menerima negara baru. Begitulah guys persoalan Sabah dan Sarawak yang sampai sekarang belum tuntas. Berbeda dengan negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, Malaysia menganut federasi. Itu karena sebelum Malaysia dibentuk, wilayah seperti Sabah dan Sarawak sebetulnya sudah amat mandiri. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.